الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمن بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian fiqh puasa dan i'tikaf menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, terjemahan daripada kitab Al-Aham Mukhtasar Kitab At-Taqrirat As-Sadidah karangan Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 17 ke 18 sunat-sunat puasa Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita tidak maksudnya tidak terlupa agar kita berada dalam ibadat, sama-sama kita niat iktikaf. Di sana ada perkataan sebahagian daripada ulama salaf yang mana mereka menyebut bahawasanya sebagaimana dituntut kepada kita perbanyakkan amalan pada malam hari, khususnya pada 10 akhir Ramadan kerana kita mengharapkan malam Lailatul Qadar, begitu juga pada siang hari kita perbanyakkan amalan. Jadi ada sebahagian daripada ulama salaf mereka berpandangan bahawasanya melakukan ibadat pada siang hari ia sama dengan melakukan ibadat pada malam hari. Dan kita jangan lupa untuk berniat iktikaf agar keberadaan kita dalam masjid ini banyak kebaikan yang kita dapat. Bukan hanya kita dapat dalam ibadat belajar, bahkan kita dapat juga dalam ibadat kita beriktikaf. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kelima berkenaan dengan sunat-sunat puasa dan Ramadan. Maksudnya sunat-sunat yang berkait dengan puasa dan sunat-sunat yang berkait dengan puasa pada bulan Ramadan. Yang pertamanya menyegerakan berbuka. Itu yang pertama. Maksudnya antara perkara yang disunat adalah menyegerakan berbuka. Masuk je waktu, apabila kita yakin masuk waktu, maka segerakan berbuka. Tak perlu tangguh-tangguh. Jadi kalau orang puang tu masih lagi lauk duduk atas dapur, ikan duduk atas dapur lagi, apabila orang bang tu, tak ada masalah lah nak siap. Cuma ambil buah taman suti, ambil minum air setengah. Dia bukan mesti berbuka kena habis nasi 2-3 pinggang, tak semesti. Dia berbuka ni tak semesti kena habis nasi 2 pinggang. Belang-belang kita duduk benda gaul, benda kucing kuah pun boleh kita berbuka. Baik. Katanya jika yakin matahari telah terbenam. Jika yakin matahari telah berbenam. Berbeza jika dalam keadaan syok, dalam keadaan ragu, masuk ke tak lagi, masuk ke tak lagi, maka tidak boleh kita makan ketika tu. Maka wajib mengambil langkah ihtiyat, berjaga-jaga, berhati-hati dengan melewatkan berbuka. Itu yang pertama. Yang keduanya bersahur, walaupun hanya dengan seteguk air. Antara perkara yang disunatkan adalah bersahur. Dia bersahur ni, waktu bersahur apabila masuk separuh malam. Separuh malam lebih kurang dalam pukul 12.30. Masuk pukul 12.30 pagi, 12.30 pagi, akhir masuk dah waktu bersahur. Dia sunat kita bersahur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersahur, dia yang pertama dia melakukan ibadat. Dan dalam bersahur ada kebaikan. Sebab Rasul kata inna fis suhur barakah, sesungguhnya pada bersahur itu ada keberkatan. Jadi di samping kita bangun untuk makan, kerana tak mui lapar siang hari esok, untuk tidak akan dahaga, untuk mengelak daripada dahaga, nak ambil tenaga kita makan, kita minum masa kita bersahur, jangan lupa kita niat kita buat ni adalah kerana nak ikut perintah syarak. Lepas tu yang pertama. Yang keduanya kita buat ni kerana kita nak mencari keberkatan. Keberkatan makna benda keberkatan, kebaikan yang banyak. Itu makna keberkatan. Orang bersahur ada kebaikan yang banyak. Sama ada dia tahu ataupun tidak.
Jadi dia bersahur saat itu ada keberkatan. Sebab itulah jangan tinggal sahur. Cuma sahur ni macam kita khabar, sahur ni tak semesti makan nasi 2-3 pinggang, tak semesti. Kadang-kadang orang kita dia bangun nak sahur, tiba-tiba siapa masa nak hidang nasi, dia kata dah mana nasinya mek? Dia tanya ke bini dia. Bini beracu nak pergi cabut nasi, lah berah lagi nasi. Dia tak ingat nak petik. Kan biasa kan kita orang puang kadang-kadang ke mama bangun, tok berah dah ingat nak petik, dak setarang. Dah banyak kerak kali berlaku dah ingat nak petik. Allah. Jatuh lalu muka tok lelaki dia. Dak sahur pula aku hari ni, kata tok lelaki dia. Dia tak mesti sahur dia makan nasi. Nak sahur tak semesti makan nasi. Walaupun seteguk air dikirakan bersahur. Walaupun sebiji tamar dikirakan bersahur. Walaupun hanya dengan seteguk air. Waktu sahur adalah bermula daripada pertengahan malam. Tetapi sebaik-baiknya adalah kita melewatkan sahur. Yang ketiga, melewatkan sahur tu yang paling comel. Maksudnya kita sahur pada waktu sahur. Maksudnya sebelum daripada subuh. Tapi jangan sampai kepada syok. Terbit dah lagi fajar, masuk lagi ke subuh, masuk lagi. Dia kalau kita syok, dah comel dah kita sahur. Tapi masih lagi boleh makan. Kena ingat kaedah kalau kita keluar fajar ke tak lagi, kalau kita tak ada ejang, tak ada takwim, kita keluar fajar ke tak lagi, ya sudahlah, maka boleh lagi kita makan, tak ada masalah. Sebab apabila kita syok malang ke siang, maka dikirakan malang. Sebab kita mari daripada malang, jadi bermakna kita syok siang ke tak lagi, redak lagi dah kita syok siang ke tak lagi, redak lagi, boleh makan. Tapi sebaik-baiknya jangan makanlah sampai ke masa syok. Tapi kalau makan tak ada masalah, dibolehkan. Baik. Dan sunat menahan daripada makan atau minum dalam tempoh bacaan 50 ayat Al-Quran. Maksudnya 15 minit sebelum terbit fajar. Jadi dalam lingkungan 15 minit ke 10 minit itu, sebelum daripada orang bang subuh, kita berhenti dah makan. Sunat je bukan wajib. Kita ni kita ada waktu yang dikenali sebagai waktu imsak. Kalau subuh, kita kata kalau subuh 5.45, maka waktu imsak 5.35, 10 minit sebelum daripada subuh. Dan banyak masyarakat kita tidak faham. Dia faham kata waktu imsak ni tak boleh makan dah, tak boleh minum dah. Imsak dah, masuk waktu imsak dah. Bukan begitu. Waktu imsak masih lagi boleh makan, masih lagi boleh minum. Sebab dia tak boleh makan, tak boleh minum apabila keluar fajar. Allah Ta'ala khabar gitu dalam Quran. Tuhan kata wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sehingga nyata bagi kamu benang yang putih daripada benang yang hitam kerana keluar fajar. Jadi kalau mutak benang putih, benang hitam jelas dah sebab keluar fajar dah, ada dah cahaya. Nampak tak? Apabila keluar fajar, maka tak boleh dah makan. Sebelum keluar fajar tak ada masalah. Dia keluar fajar ni menandakan masuk waktu subuh. Jadi kalau tak masuk waktu subuh lagi, boleh lagi kita makan. Walaupun waktu tu dinamakan waktu imsak. Cuma comelnya jangan makan. Dia imsak ni bahasa Arab. Bahasa kita tahan diri kita daripada makan dan minum. Baik. Yang keempat, berbuka dengan rutab, dengan bilangan yang ganjil. Kerana begitu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kalau dia berbuka, dia akan berbuka dengan rutab. Macam ambil bilangan ganjil. Tengok, berbuka dengan rutab, lepas tu bilangan rajin. Rutab ni benda rutab. Rutab ni buah tamar yang separuh masuk. Kita leni tu di buah tamar kering dah. Kita nak faham buah tamar guna gini. Kita tengok kita ada anggur, kita ada buah anggur. Atau buah anggur. Buah anggur tu masih lagi mekar. Lepas tu duduk lama tu orang proses jadi zabib, jadi buah kismih. Kismih tu tamar kita makan lah ni. Rutab tu macam buah anggur gitu lah. Nampak faham kan? Jadi buah kita kan kata buah tamar belaka. Cuma tamar masih lagi maksudnya baru masak tu. Hak yang separuh masak, separuh lagi ada putih. Kalau kita makan ni ada manis separuh, lepas tu ada kelak-kelak sikit. Hak tu hak yang paling comel. Sebab Rasulullah mula dengan makan rutab. Cuma kat kita tak ada rutab, sawit je dekat kita. Jadi kat kita payahlah nak cari rutab. Payah. Kat kita tamar. Dah kalau tak ada rutab, buah tamar. Baik. Jika tiada maka dengan busr. Busr ni buah tamar kok. Dia sebelum daripada rutab. Kalau kita pergi kedai, dia biasa kalau kedai-kedai jual buah tamar ni, dia tak dalam dalam bekas, lepas tu tak dalam frozen tu, lepas tu dia bersosor ni. Bersosor ni warna hitam. Bersosor ni warna hitam. Lepas tu dia panggil busr.
Tu nama dia tak sama lah. Kita watama belaka, watama muda kita kata. Dia tu makna busur. Jika tiada barulah dengar tamak. Tamak jatuh nombor 3. Tapi nak warna pak kita tak ada pokok tamak. Kalau ada pun kok setengah-setengah masjid ada dak buah agak. Dia akan otak baju dak buah agak. Maksud cuaca tak sesuai dekat kita kan. Jadi tak apalah. Kita makan hak yang mana ada lah. Makan tamak. Dia ni mudah je. Allah Rabbi wa tamak. Memang banyak. Memang cukup banyak tempat kita wa tamak. Ngateraru orang jual wa tamak. Masuk je bulan Ramadan. Jika tiada dengan air zam-zam, jika tiada dengan air biasa, jika tiada dengan benda manis, jika tiada dengan manisang. Dia ada perbezaan di antara benda manis dengan manisang. Dia di sana ada benda manis yang tidak disentuh oleh api dan ada benda manis yang disentuh oleh api. Contoh benda manis yang tidak disentuh oleh api, madu. Okey, itu tidak disentuh oleh api. Hak disentuh oleh api, contoh kita kata kuih-kuih hak yang manis-manis. Jadi comel hak yang tidak disentuh oleh api dulu, baru hak yang disentuh oleh api. Tengok dia kata al-hul, makanan manis yang tidak disentuh api, seperti madu atau kismis. Al-halwa makna manisang yang dimasak dengan api. Seperti yang disusung dalam sebuah nazam. Nazam ni makna syair orang Arab. Dia kata famin rutab fal busri fama'in fahulwin thumma fatamri zamzami halwa lakal fitru. Maka dimulakan dengan rutab, kemudian busur, kemudian tamar, kemudian zamzam, air zam-zam, kemudian air biasa, kemudian makanan manis, kemudian manisang untuk dibuat berbuka. Baik. Yang antara perkara yang disunatkan lagi adalah memulakan dengan doa berbuka. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha mengasihani terhadap hamba-Nya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha mengasihani. Dan sifat rahmah Allah taala kepada hamba ni kita dapat lihat bermacam-macam sudut. Antaranya adalah Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada kita bermacam-macam tempat yang mustajab doa. Antara tempat mustajab doa ketika kita berbuka. Alangkah ruginya bagi mereka yang mempunyai permasalahan dalam kehidupan dia, tetapi dia tidak mengambil peluang untuk berdoa ketika sampai waktu mustajab doa. Kan kita kan banyak kan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Orang ni ada masalah keluarga, orang ni masalah pekerjaan, orang ni masalah kesihatan, orang ni masalah ni, orang ni masalah ni, macam-macam masalah kan. Dan begitu sebenarnya kita hidup di atas dunia. Kita hidup di atas dunia ni tempat ujian. Kita hidup di atas dunia tempat ujian. Kita berada di antara nikmat dengan ujian. Kita di antara nikmat dengan musibah, di antara nikmat dengan musibah. Kita sini berganti. Sebenarnya kita guna perkataan ujian saat ni tu mari sedar bulan. Sebenarnya dalam nikmat ada ujian juga. Jadi kita guna perkataan di antara nikmat dengan musibah. Kita ni di antara nikmat dengan bala. Kita kadang-kadang nikmat, kadang-kadang bala, kadang-kadang nikmat, kadang-kadang bala. Sebab dunia ni adalah tempat ujian. Maka bermacam-macam permasalahan kehidupan yang kita hadapi. Maka bagaimana cara dia? Di samping kita berusaha, kita jangan lupa berdoa kepada Allah. Cari tempat-tempat yang mustajab doa. Antara tempat mustajab doa, orang puasa ketika berbuka. Ketika kita berbuka tu Allah, tempat mustajab doa. Tempat mustajab doa. Tapi nawawan dia tengah buka saat ni tu, duduk ramai-ramai, dia sedap main handset lagi daripada berdoa. Sedap duduk layang WhatsApp lagi, sedap duduk layang Facebook lagi. Dia rasa kejap. Kalau misalnya setengah jam nak buka lagi, kalau main WhatsApp ni rasa kejap aje habis waktu. Nak masuk dah. Tapi kalau zikir-zikir, baca Quran, doa tu rasa lama. Begitu hak yang perasaan sebahagian daripada masyarakat kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita tempat mustajab doa. Dan dalam hal dunia banyak dah kita doa, jangan lupa kita doa bab akhirat. Kadang-kadang orang kita ni doa bab dunia semua. Maksudnya bab kesihatan, bab pekerjaan, bab kesenangan. Banyak dah doa hak tu. Siang malam doa tu. Jadi kita jangan lupa berdoa supaya Allah Ta'ala menyelamatkan kita di negeri akhirat. Sebenarnya tidak ada kejayaan yang hakiki yang diperolehi oleh hamba, melainkan dia dapat menyelamatkan dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa hak yang comel kita baca, hak yang disebut oleh para alim ulama, yang mana doa ni diambil daripada beberapa asar. Maksudnya beberapa asar, beberapa hadis. Walaupun ada sebahagian daripada doa ni dia diambil daripada hadis yang dhaif, tetapi tidak menjadi masalah sebab doa makna okey, makna tak ada masalah walaupun hadis dhaif.
Cuma hadis dhaif tidak boleh kita sandar je kepada Rasulullah. Jadi kalau kita nak doa tak ada masalah. Baik, baca doa apa dia? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afṭartu. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. Ya Allah, untukmu puasaku. Jadi kita sebelum masa kita buka saat itu kita katakan ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa. Kerana-Mu aku berpuasa. Kita nak mengzahirkan keikhlasan kita kepada Allah. Ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa. Dan kepadamu aku beriman. Dengan rezekimu aku berbuka. Telah hilang dahaga. Telah basah urat leher. Dan telah tetap pahala. InsyaAllah. Segala puji bagi Allah yang membantu aku. Lalu aku berpuasa. Allah Ta'ala yang memberi pertolongan kepada kita sehingga kita mampu untuk berpuasa. Bukan kerana kekuatan yang ada pada diri kita. Ramai mana di kalangan orang-orang muda di tempat kita, orang Islam tak puasa. Padahal Allah Tuhan bagi kepada dia gagah nak banding dengan kita hak tua ni. Ada setengah-setengah orang tua lepas daripada asal tu kenaling dah. Kenaling dah, ketar dah, gerak dah. Tapi tebal juga nak puasa. Medang juga cukup 30 hari puasa tahun ni. Allah suka sangat cukup 30 hari. Hak nu kalau puasa orang setengah-setengah orang muda tu 2 hari tak apa puasa. Tapi tak puasa sekarang. Tu benda kita nak khabar. Nak khabarnya itu adalah pertolongan daripada Allah. Andai kata Allah Ta'ala tidak bagi pertolongan kepada kita, tidak mampu untuk kita melakukan sebarang kebaikan. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang membantu aku lalu aku berpuasa. Memberi rezeki kepadaku, kemudian aku boleh berbuka. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan rahmat-Mu yang meliputi setiap sesuatu, ampunilah aku. Macam mana kita baca doa ni? Sebab Allah Ta'ala kabarkan dalam Rasul kabarkan dalam hadis. Rasul kata man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan hati dia beriman, dia ada kepercayaan dalam hati dia dan dia mengharapkan ganjaran daripada Allah. Tengok, dia beriman dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, Allah Ta'ala ampun segala dosa dia. Jadi pada penghujung dia puasa dia doa. Yang pertamanya dia doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut dalam doa tersebut, kepada Engkau ya Allah aku beriman. Lepas tu dalam doa tersebut disebut wa thabatal ajru, sabit oleh ganjaran. Ada dah ganjaran insya-Allah sebab dia mengharapkan ganjaran daripada Allah. Yang ketiganya dia minta agar Allah Ta'ala ampuni. Maksudnya daripada doa ni secara mudah je adalah kita minta agar Allah Ta'ala menggolongkan kita dalam golongan hak yang disebut oleh Rasulullah, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, Allah Ta'ala ampun segala dosa dia. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ampun, maka tempat kita adalah syurga Allah. Kita kan siang malam kita buat dosa. Ada dosa kecil dan ada dosa besar. Dosa mulut, dosa mata, dosa tangan, dosa telinga, dosa kemaluan, dosa kaki, dosa perut, macam-macam dosa kita buat. Dosa hati, hati kita buruk, hati kita busuk. Maksudnya buruk busuk ni buruk maknawi, busuk maknawi. Maksud benda busuk maknawi maksudnya ada sifat-sifat dok pakar dok dalam hati kita, deki, sombong, macam-macam ni sifat dok comel dok dalam hati. Banyak dosa kita sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita nak kepada syurga Allah, sedangkan syurga Allah adalah tempat yang bersih. Orang yang dikotori dengan dosa, dia tidak layak untuk masuk ke dalam tempat yang bersih. Maka dengan cara Allah Ta'ala melayakkan kita untuk masuk di dalam tempat tersebut, dengan cara Allah Ta'ala mengampung segala dosa kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Baik. Dan seterusnya, menjamu orang berbuka. Ini comel, menjamu orang berbuka. Dan antara kelebihan yang besar Allah Ta'ala bagi ke orang puang ni, dia kan dia siap makanan apa semua sekali. Tok lelaki tidur je. Letih weh, tidur kejap. Bukan bergerak abang weh, letih hari ni.
Orang puang hak yang duduk masuk benda sahur lagi, masuk buka lagi. Jadi Allah Rabbi besar pahala orang puang ni. Ni besar pahala orang puang. Menjamu orang buka. Tapi besar pahala kena jaga kat mulut. Kadang-kadang orang puang kan letih-letih tak boleh seleh sikit hanya habis dikuk lah kerang. Mulut pun laju kok. Jadi takut saja pahala puasa. Tu kena jaga juga. Padanya terdapat ganjaran pahala yang besar. Orang yang menjamu orang berbuka, pahala besar dia dapat. Dan alhamdulillah di tempat kita ni memang manusia cukup pemurah lah. Khususnya orang Malaysia ni, orang Melayu kita ni antara orang yang cukup pemurah sebenarnya. Orang Melayu kita ni, orang Melayu memang cukup pemurah. Sebab itulah kalau di negara-negara Arab, hak yang dilanda kesusahan, antara negara hak yang mereka puji adalah Malaysia. Kerana bantuan cukup banyak daripada Malaysia. Contoh di Palestin ke, di Syria ke, di Yaman ke, di negara-negara susah, yang antara negara yang mereka puji adalah Malaysia, rakyat Malaysia. Kerana rakyat Malaysia adalah rakyat yang cukup memurah. Sampai semua bantuan-bantuan daripada Malaysia kepada mereka. Lepas tu kat kita pun gitu juga. Tahfiz ke, pondok ke, masuk bulan Ramadan sampai kena tolak. Maksud dia kena tolak. Setengah-setengah tahfiz kata tak boleh dah, tak mau terima dah. Tak mau terima. Hamba cerita hak yang hamba sendiri, madrasah hamba sendiri. Hamba dak khabar pun orang kata nak buka puasa, hamba dak minta pun orang. Tapi orang ni kata, "Ustaz, saya nak atas makanan sikit untuk pelajar Ustaz boleh?" Cukup 30 hari. Lepas tu hamba kena tolak pula. Saya nak pergi untuk buka, saya tak mau dah, cukup lebih dah. Saya tak mau dah, cukup lebih dah. Siapa kena tolak tak tahu banyak mana saya tolak. Hamba tolak. Dak ayahnya pemurahnya orang kita. Bukan hamba madrasah hamba, madrasah lain-lain pun sama juga. Baik, alhamdulillah lah. Dan kita mengharapkan ada ganjaran yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang-orang yang pemurah. Yang ketujuhnya, mandi janabah sebelum terbit fajar. Mandi junub sebelum daripada keluar fajar. Hukum dia sunat. Maksudnya kalau orang tu mandi fajar selepas daripada terbit, mandi fajar pula, mandi janabah, mandi junub setelah daripada terbit fajar, maka sah puasa dia. Jadi bukanlah dah malam tadi kan bersetubuh, malam tadi kan berjunub, jadi mesti kena mandi sebelum daripada orang bang subuh. Tak semesti. Boleh dia mandi setelah daripada orang bang subuh. Jadi orang bang subuh baru nak mandi. Boleh, tak ada masalah. Maksudnya ia tidak merosakkan puasa. Mandi janabah. Orang puang suci pada malam. Suci dalam pukul 2 ke pukul 10 ke, tapi sejuk malahan nak bangun pagi, mandi pagi esok Boleh, tak ada masalah. Nak mandi pukul 6 subuh. Tapi jangan mandi pukul 8 pula. Tak tahu pas mana subuh. Ni kita kata sebelum daripada habis waktu subuh dah. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia mandi sebelum daripada subuh. Hak tu hak yang paling comel. Tapi tidaklah bermakna kalau dia mandi setelah daripada subuh mencederakan, merosakkan puasa dia. Tidak. Bahkan puasa dia sah. Dalam hadis yang diriwayat daripada Aisyah, Ummu Salamah. Aisyah isteri Rasulullah, Ummu Salamah isteri Rasulullah. Yang mana kedua isteri Rasulullah ini menceritakan Rasulullah mandi setelah daripada keluar fajar. Setelah daripada keluar fajar baru Rasulullah mandi. Sebab dia pada malam hari itu Rasulullah berjunub, maksudnya bersama dengan isteri dia untuk puasa esok. Rasulullah tak mandi awal, Rasulullah mandi lewat. Rasulullah mandi setelah daripada keluar fajar. Boleh, tak ada masalah. Baik. Untuk keluar daripada khilaf dan supaya boleh memulakan puasa dalam keadaan suci. Maksud dia untuk keluar daripada khilaf. Di sana ada pandangan segelintir ulama, segelintir sahaja, yang mengatakan mesti kena mandi sebelum daripada keluar fajar. Tapi pandangan majoriti ulama bahawasanya tak ada masalah mandi setelah daripada keluar fajar. Ya, keluar fajar macam berkabar tadi lain daripada keluar matahari. Keluar matahari tak comel dah, sebab dia keluar matahari dah comel. Dah awak nak sembahyang masa mana? Nak sembahyang subuh. Saya mandi pukul 8 sah tak puasa saya? Tak ada masalah sah puasa awak. Tapi subuh. Subuh. Takkan nak sembahyang gitu dah. Apa kita main subuh mandi ke diang? Mana boleh. Bawa mandi ke diang. Sedangkan dia ada hadas besar. Tak boleh gitu. Yang ke-9 adalah yang ke-8. Yang ke-8, mandi pada setiap malam dalam bulan Ramadan selepas maghrib supaya bertenaga untuk menghidupkan malam-malam Ramadan.
kan kita nak berkumpul. Jadi apabila nak kumpul biar wangi-wangi sikit, kita mandi dulu, lepas tu segar sikit, dah mai buka parak dah bahang, ngatuk wah, mai dak mandi pula kau ngatuk. Ngatuk. Last sekali orang 20 rakaat dia baru 2 rakaat duduk dalam sujud rakaat yang kedua. Dak sudah lagi sujud. Orang lain habis 20 rakaat dah, orang lain habis 8 rakaat dah. Dia duduk sujud lama duduk tidur dalam sujud. Jadi biar segar-segar sikit. Sunat mandi. Yang ke-9 memelihara solat tarawih bermula malam pertama hingga malam terakhir Ramadan. Jadi jaga sembahyang tarawih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bagi orang hak yang tak ada keuzuran lah. Kalau orang puan tak ada keuzuran nak sembahyang mana? Orang puan datang hid tak boleh lah. Patut orang puan pula rugi je, tak boleh nak sembahyang tarawih malam ni datang hid. Tak rugi sebenarnya. Apa dak rugi? Orang puang dak sembahyang ketika datang haid, dia telah melaksanakan hukum. Sebab hukum daripada hukum syarak dak boleh orang puang datang haid, dia nak sembahyang. Jadi ditinggal tu adalah dia melaksanakan hukum. Jadi aku dak pergi sembahyang ni, aku nak sangat sembahyang tapi aku dak pergi sembahyang ni kerana aku dilarang sembahyang, dapat pahala. Lepas tu yang pertama. Yang keduanya, sebenarnya banyak lagi kebaikan-kebaikan yang boleh dilakukan oleh orang puang selain daripada tarawih dan baca Quran, selain daripada iktikaf ketika dia datang haid. Dan dia boleh berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Bersedekah banyak. Subhanallah saja ni besarkan jarang dia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Rasulullah dalam satu hadis, wa subhanallah tamlaul mizan. Ucapan subhanallah dia dapat memenuhi neraca timbangan. Kan jarang dia ucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jangan apabila datang haid saat itu biarlah datang haid nak pergi masjid tak boleh. Nak iktikaf tak boleh, nak baca Quran tak boleh. Lepas tu mai WhatsApp mai WhatsApp. Duk tengok drama, layan cerita tu dak comel lagi tu. Bulan Ramadan. Katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maksudnya, sesiapa yang menghidup malam Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan akan diampun baginya dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud menghidup malam Ramadan adalah solat tarawih, solat qiyamul lail. Yang ke-10, amat dititik beratkan untuk memelihara solat witir. Dan dikhususkan solat witir pada bulan Ramadan dengan 3 khususiat. Sunat dilakukan secara berjemaah, sunat menguatkan bacaan, sunat membaca kunut di dalamnya bermula pertengahan terakhir bulan Ramadan pada pendapat yang mu'tamad. Jadi pada bulan Ramadan kita jangan tinggal sembahyang sunat witir. Sembahyang sunat witir di antara sembahyang sunat yang muakkadah. Sebab di sana ada sebahagian ulama mengatakan wajib sembahyang witir. Di sana ada pandangan yang mengatakan wajib sembahyang witir. Mazhab Hanafi dikata wajib sembahyang witir. Sembahyang witir hukum dia wajib. Jadi kita tidak. Kita hukum dia adalah sunat muakkadah, sunat sembahyang witir. Jadi pada bulan Ramadan kita ambil beratlah tentang sembahyang witir. Dalam masalah bulan sembahyang witir pada bulan Ramadan ada 3 perbezaan dengan sembahyang witir pada bulan-bulan yang lain. Yang pertama, sunat dilakukan secara berjemaah. Pada bulan lain tidak sunat kita buat secara berjemaah sembahyang witir. Tapi pada bulan Ramadan sunat kita buat secara berjemaah. Yang keduanya, sunat menguatkan bacaan kuat bagi imam. Yang ketiganya, sunat membaca kunut dalamnya bermula pertengahan terakhir bulan Ramadan pada pendapat yang mu'tamad. Start daripada malam 16 sampai ke akhir Ramadan, baca kunut. Yang ke-11, memperbanyak bacaan Al-Quran dan mentadabbur. Banyakkan baca Al-Quran, banyakkan tadabbur. Tadabbur ni perhati Al-Quran. Cuma nak tadabbur tu mesti kena belajar tafsir lah. Cuma alhamdulillah kita di tempat kita ada benda Quran yang tafsir tepiya. Baca Quran, baca tafsir. Tapi kalau semata-mata baca, kalau kita tidak belajar, takut silap faham. Jadi biar belajar. Jadi ada pengajian tafsir, hadirkan diri. Baik. Disebut dalam sebuah athar, Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya, syahr Ramadan adalah bulan Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran.
Jadi ambil beratlah dengan Al-Quran. Kita masih lagi berbaki Ramadan. Dah lama dah. Dah lama dah. Ni puasa yang ke-25 ke tak? Ke-25 dah. 26. 26 dah. Tak ingat. Allah orang lelaki kau gitu lah. Umur diri muju ingat. Okey, 26 dah hari ni. Dah lama dah nak habis. Dah lama dah nak habis. Jadi alhamdulillah kita masih lagi bulan Ramadan. Masih lagi ada peluang pecuk. Pada penghujung Ramadan ni kita pecuk banyak sikit. Baca Al-Quranul Karim. Tapi biasanya orang puang dah nak baca Al-Quran. Sebab benda, sebab dok nuah dok cara ke nak kemah rumah, dok cara ke nak siap lasik, nak macam-macam lah. Nak sambut hari raya nak sambut hari raya. Tak ada masalah, bukan salah nak kemah rumah apa semua sekali. Tapi janganlah tinggal Al-Quran pada hujung-hujung Ramadan ni. Yang kedua, memperbanyakkan amalan sunat. Seperti salat sunat rawatib, salat sunat duha, salat sunat tasbih dan salat sunat awabin. Dia salat sunat awabin, dia ada dua. Iaitu yang pertama dilakukan pada siang hari, yang keduanya dilakukan pada malam hari. Salat sunat awabin yang dilakukan pada siang hari iaitu dilakukan pada waktu duha. Sembahyang sunat awabin dilakukan pada waktu duha. Dia kata ulama, sembahyang sunat awabin dengan sembahyang sunat duha sama. Sama lah. Sembahyang sunat awabin dengan sembahyang sunat duha sama. Okey, itu hak yang dilakukan siang hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, salatul awabin hina tarmadul fisal. Sembahyang sunat awabin adalah ketika anak unta kepanasan. Maksudnya anak unta kepanasan, jadi kalau unta duduk tengah padang, matahari naik dalam pukul 10, dia kepanasan dah. Jadi kalau nak balik rumah tu kena tak atas mak dia, kena piku. Dak orok sebab panas. Baik, itu waktu salat al-awabin. Baik. Yang keduanya salat sunat awabin adalah sembahyang sunat di antara maghrib dengan isyak. Di antara maghrib dengan isyak, lepas daripada kita sembahyang sunat maghrib, kita pun sembahyang sunat awabin, nama dia, di antara maghrib dengan isyak. Perbanyakkan. Yang ketiga belah, memperbanyakkan amalan soleh seperti bersedekah, menghubung silaturrahim, menghadiri majlis ilmu. Alhamdulillah. Ini antara amalan soleh yang kita dapat buat pada hari ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita yang wajib kita kena bersyukur. Beriktikaf. Alhamdulillah pagi ni kita dapat beriktikaf, beriktimar. Ni dak lihat beriktimar. Beriktimar ni melakukan umrah. Dak nak pergi umrah musim-musim Covid beriktimar. Dan beriqbal kepada Allah. Mana beriqbal, berhadap kepada Allah dengan memelihara hati. Hati kita berhadap kepada Allah, ingat kepada Allah Ta'ala semua dalam hati. Dan anggota badan, dan berdoa dengan doa yang ma'thur, doa yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-14, dia doa ni ikutlah doa dia pun, tapi hak comelnya kita doa hak yang ma'thur yang datang daripada Rasulullah. Yang ke-14, bersungguh-sungguh beribadat pada 10 malam terakhir dan berusaha mencari malam Lailatul Qadar. Dia berusaha mencari malam Lailatul Qadar ni bukan duduk dengung tepi patah tengok cari. Bukan gitu. Dia berusaha mencari malam Lailatul Qadar adalah dengan kita memenuhi ibadat pada malam tersebut. Cuma kita tidak mampulah siapa ke nak jaga malam terus. Mai tua-tua ni tebang-tebang jaga malam, naik darah apa semua sekali kan. Jadi tak apalah, sekurang-kurang kita saat ni tu dok tinggal sembahyang tarawih tu sekurang-kurang. Dok sekurang-kurang kita dok tinggal baca Quran sikit sekurang-kurang. Tapi alhamdulillah di tempat kita ni Allahu Rabbi ada setengah-setengah masjid tu memang orang tua saja, hak pecah-pecah saja. Siapa pukul 3 pagi duduk tadarus Quran. Amba gitu ada pergi di kawasan Mane, ada satu masjid di kawasan Mane, Masjid Ar-Ridha. Masa malam minggu lepas pergi, kebetulan amba ada ngajar sikit, start daripada pukul 10.45 hingga hampir pukul 12 baru sudah. Ada ngajar situ sikit, adalah muzakarah kita sikit dengan sahabat tu. Lepas tu tupang masjid dia. Di Mane ada halaqah, dipanggil majlis tadarus Quran, orang-orang peceng saja duduk. Start daripada pukul 11, amba sudah pukul 12 tu, tidak sudah lagi. Lepas tu tanya-tanya, dia kata kat gini dalam pukul 3 lebih kita ada pula sembahyang sunat tasbih apa sekali qiyamul lail.
Kata hebat orang tua kampung ni set wali-wali saja kali. Hebat, alhamdulillah di tempat kita maksudnya masih lagi hidup. Benda masih lagi wujud menghidupkan malang-malang Lailatul Qadar, malang-malang 10 akhir Ramadan dengan bertadarus, membaca Al-Quran, dengan sembahyang, berqiyamul lail. Baik di tempat kita. Seterusnya berusaha bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam terakhir dan berusaha mencari malam Lailatul Qadar pada malang-malang tersebut. Dan pada malang-malang ganjil adalah lebih ditekankan. Sebab malam-malam ganjil adalah malam yang paling diharapkan, ia adalah malam Lailatul Qadar. Ia malam Lailatul Qadar, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu malam yang Allah Taala rahsiakan daripada kita. Dan Rasulullah pernah nak khabar kepada sahabat dia bila malam Lailatul Qadar. Tapi sebelum daripada Rasul khabar, tiba-tiba ada sahabat balah wawa orang. Bila Rasul khabar, aku nak khabar tapi oleh kerana membalah aku lupa dah. Rasul lupa nak khabar sebab berlaku perbalahan di kalangan sahabat ketika itu. Baik. Jadi sebenarnya Allah Taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar kepada kita adalah kebaikan untuk kita. Tidak pakai buat malam tu je, malam lain dak malam lain dak. Jadi kalau kita cari tak tahu ni, jadi sepanjang Ramadan kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi orang kalau setiap malam sembahyang tarawih, setiap malam dia sembahyang tarawih, setiap malam dia baca Quran, setiap malam dia berzikir, setiap malam dia bersedekah, setiap malam dia buat benda hubung silaturahim, apa sekali buat kebaikan, kiralah benda kebaikan pun. Jadi pastinya satu malam tersebut kebaikan dia jatuh pada malam Lailatul Qadar. Dan kebaikan yang dibuat pada masa satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Allah besarnya ganjaran pahala yang Allah Taala bagi kepada kita. Baik. Yang kelima, berusaha berbuka dengan perkara yang halal. Jadi biar pastikan apa yang kita letakkan dalam mulut kita ketika kita berbuka adalah benda yang betul-betul halal. Kerana benda yang betul-betul halal, dia akan memberi kebaikan kepada kita, memberi keberkatan kepada kita. Dan kita apabila kita makan benda yang halal, maka Allah Taala bagi kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadat. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita. Sebab antara syarat penting dalam penerimaan amalan adalah suapan yang halal. Sebab itulah katanya sebagaimana kata Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Hidayatus Siddiq, waftir 'alal halal ya talibal kamal. Maksudnya dah berbukalah dengan perkara yang halal, wahai orang yang mengharapkan kesempurnaan. Maka benda yang betul-betul halal daripada usaha kita, hak yang kita yakin daripada perkara yang halal, hak tu hak yang kita guna untuk berbuka puasa. Yang keenam, memudahkan urusan ahli keluarga. Maksud dia memudahkan urusan ahli keluarga. Jadi kalau bulan lain ikan layang, bulan Ramadan bahang gigi atas, contoh. Tu maksudnya. Jadi benda lauk ui makan banyak sikit, ui sedap-sedap sikit. Jadi kalau bulan lain ikan layang masuk bulan Ramadan, ui ikan kering, hak tu dak comel lah. Tapi dak dah sampai kepada haram. Tapi hak yang comelnya adalah tausiah. Kita benda luaskan kepada keluarga daripada sudut pemberian. Jadi daripada sudut makanan, pakaian. Jadi bulan Ramadan tu pakat beli mah 2-3 utas orang ke bini-bini belaka kau. Tu dapat pahala besar tu. Dapat pahala besar. Baik. 17, meninggalkan perkara yang melalaikan dan berkelahi. Ini benda yang dituntut, tinggal benda yang melalaikan. Benda yang melalaikan, hak yang di zaman kita tengok benda yang jelas lah, banyak sangat orang buat adalah main game. Tu hak teruk sangat Start daripada budak sampai ke mak budak, sampai ke ayah budak, sampai ke toki budak, tok budak sama belaka. Duk main game daripada kecil sampai ke tua. Hak tua-tua pun duk main game lagi. Hak tu benda yang melalaikan, maka tinggalkan perkara tersebut. Jika diajak berkelahi oleh seseorang, maka sebutkan dalam hati bahawa dirinya berpuasa. Kalau orang ajak balah apa sekali, khabar, aku puasa ni. Maksudnya untuk kita tenang, aku puasa ni, aku duduk dalam ibadat ni. Tak munasabah orang hak yang duduk dalam ibadat nak berkelahi. Baik.
Faedah, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Siapa Abu Hamid Al-Ghazali? Imam Ghazali. Imam Al-Ghazali seorang ulama besarlah dalam bidang fiqhnya, dalam bidang usul fiqhnya, dalam bidang tasawufnya. Seorang ulama besar. Imam Ghazali di antara ulama yang cukup terkenal lah. Di tempat kita memang cukup terkenal Imam Ghazali. Allah Rabbi, kalau baca sejarah Imam Ghazali memang kita cukup rasa takjub, memang cukup hebat Imam Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika dahulu dia adalah seorang pakar dalam bidang falsafah, dia pakar dalam bidang usul fiqh, dia pakar dalam bidang fiqh, dia pakar. Banyak kepakaran dia Allah Ta'ala bagi. Habis semua ilmu Allah Ta'ala bagi kepada dia. Baik, Allah sebab hampir semua ilmu, bukan habis semua ilmu, hampir semua ilmu Allah Ta'ala bagi kepada dia. Memang cukup hebat. Tengah-tengah dia alim, anak murid dia ulama-ulama saja, anak murid dia. Anak murid dia ulama-ulama saja. Tiba-tiba tengah ramai anak murid dia, ngata rawa anak murid dia, ulama besar. Tiba-tiba senyap, melarikan diri. Rupa-rupanya tinggal belaka dah. Nama apa suka di jawatan, apa suka tinggal belaka. Duk kerja, duk pergi mengembara situ, mengembara sini. Nak lari daripada manusia, nak baiki hati dia. Lepas tu dia masuk ke dalam bidang tasawuf. Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia pernah duduk di Jami' Bani Umayyah di negeri Syam, di negeri Syria. Jami' Bani Umayyah ni Masjid Bani Umayyah. Masjid Bani Umayyah satu masjid yang besar, yang mana di situ tempat majlis ilmu besar-besar saja. Daripada dulu sampai ke sekarang, ulama-ulama besar saja mengajar situ. Daripada dulu sampai ke sekarang. Sampai ke sekarang ulama-ulama besar ada halaqah ilmu di Masjid Bani Umayyah. Baik. Jadi Imam Ghazali duduk situ. Tiba-tiba ada hari itu ada perbincangan berkenaan dengan suatu permasalahan yang payah. Jadi ulama-ulama bincang dalam masjid itu. Apa pandanganmu? Ada apa pandanganmu? Tiba-tiba dia duduk situ. Orang tak kenal dia. Lepas tu dia pun, orang tanya dia pun kabur. Dia hurah orang yang boleh hurah ni bukan cara-cara orang hak tarah Imam Ghazali je boleh hurah benda begini. Pada Imam Ghazali dah. Apabila orang tahu dia duduk situ, orang pun nak buat majlis ilmu, lari pula senyap, pergi tak lain pula. Tengok Imam Ghazali. Jadi seorang yang hebat dah, tokoh yang hebat Imam Ghazali rahimahullah taala. Tapi hebat manusia kalau dia bukan nabi, bukan rasul, dia hanya nabi dan rasul saja yang melakukan kesilapan. Baik, katanya selain daripada nabi dan selain daripada rasul, dia tidak maksum. Hanya nabi dan rasul saja yang maksum. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya puasa terbahagi kepada 3 tingkatan. Kata Imam Ghazali, puasa terbahagi kepada 3 tingkatan. Dia ada peringkat yang pertama, peringkat yang kedua, peringkat yang ketiga. Puasa umum ni, puasa umum ni. Puasa umum ni maksudnya orang awam semua puasa gini belaka. Iaitu berpuasa daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Ini puasa umum. Segala perkara yang membatalkan puasa kita tak buat. Kita tak makan, kita tak minum, kita tak bersetubuh, kita tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Ini untuk umum, untuk orang awam. Lepas tu dia ada tinggi sikit, puasa khusus. Benda puasa orang khawas, orang tinggi lagi, iaitu berpuasa daripada segala maksiat. Sebab Rasulullah kata ni, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sesiapa yang tidak meninggal perkataan dusta, tidak meninggal perbuatan dusta, tidak meninggal maksiat, maka Allah Ta'ala tidak berhajat kepada ditinggal makanan dan minuman dia. Jadi bermakna hak yang lebih tinggi lagi bukan setakat kita tak makan, bukan setakat kita tak minum, bukan setakat kita tidak bersetubuh, bukan kita jaga, kita memelihara pandangan mata kita, memelihara mulut kita, memelihara telinga kita, pendek kata memelihara diri kita daripada melakukan maksiat kepada Allah. Itu puasa lebih tinggi lagi. Dan ada lagi hak yang lebih tinggi. Hak ni puasa orang khawas. Ni puasa khususul khusus. Orang khawas dari kalangan orang khawas. Ni lebih tinggi lagi adalah berpuasa daripada perkara yang selain daripada Allah. Maksudnya setiap benda dunia dia puasa belaka. Maksudnya dia tidak hirau kepada benda dunia. Dia bersikap zuhud dalam hatinya hanya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, bab yang keenam.
Bab yang keenam adalah tentang perkara yang makruh ketika berpuasa. Tadi sunat-sunat puasa. Dan kita ada benda yang dinamakan perkara yang makruh ketika berpuasa. Jadi perkara yang makruh ketika berpuasa ni kita rasa tidak sempat dah untuk kita baca, kerana kita ada soalan untuk kita nak jawab, dan kita buka soalan sikit untuk ahli jemaah kita, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti sini dulu untuk pengajian kitab pada bulan Ramadan, sebab kita tak ada dah minggu depan, tak ada dah. Minggu depan Syawal dah kita. Minggu depan. Jadi tak ada dah minggu depan, kita gaya hari Khamis kan. Jadi kita tak ada dah minggu depan, jadi minggu ni dah lah. Jadi kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada segala hadirin dan hadirat sepanjang daurah ataupun sepanjang pengajian kitab fiqh puasa dan iktikaf. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada pihak penganjur, pihak masjid, AJK, imam-imam bila-bila dan semua yang terlibat, sama ada yang hadir pada hari ini ataupun yang tidak hadir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada kita, menerima segala kebaikan yang kita buat, mengampuni segala dosa kita. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jadi kita jawab soalan ni. Ada orang tahu soalan, lepas tu nanti kita buka soalan lisan pula. Saya tinggalkan puasa sebab periuk, dia kata, sebab datang haid. Ni soalan daripada perempuan beberapa tahun lepas, tetapi puasa belum habis diganti kerana masalah kesihatan. Bagaimana cara membayar fidyah? Adakah setiap tahun wajib bayar fidyah sehingga puasa habis diganti? Baik, jadi ceritanya beberapa tahun lepas dia pernah datang haid. Jadi apabila datang haid, dah puasa lepas daripada Ramadan, apa yang diwajibkan kepada dia? Qada. Tiba-tiba dia tidak boleh qada kerana kesihatan, masalah kesihatan, dia sakit, ada keuzuran. Sampai ke sekarang nak qada lagi banyak tahun dah. Baik, adakah dia kena bayar fidyah ke lagu mana? Okey, dengar balik jawapan dia. Seorang yang meninggal ibadat puasa Ramadan, sama ada dengan uzur ataupun tidak, sama ada dengan uzur ataupun tidak, maka setelah daripada Ramadan wajib dia kena qada bilangan hari yang ditinggalkan. Kalau tinggal 7 hari kena qada. Kalau sekiranya dia tidak qada sehingga masuk Ramadan berikutnya setahun tak qada, maka kena tengok mana ada keuzuran ataupun tidak. Tidak qada sani. Kalau ada keuzuran lepas daripada Ramadan tidak nak qada. Sebab dia kesihatan dia tidak mengizinkan untuk dia qada. Tak nak qada. Sampai ke masuk setahun tak nak qada. Masuk 2 tahun tak nak qada lagi, tak baik lagi. Masuk 3 tahun baru baik. Baru dia qada. Tak wajib dia bayar fidyah. Hak wajib qada sahaja. Sebab dia tak wajib bayar fidyah kerana setelah daripada Ramadan dia tidak mempunyai waktu untuk dia qada kerana dia mempunyai keuzuran. Kena ingat, hak yang kata wajib bayar fidyah adalah orang yang setelah daripada Ramadan ada waktu untuk dia qada puasa tapi dia tidak qada, maka wajib dia kena bayar fidyah. Bayar fidyah sebab dia melewatkan qada dengan kecuaian daripada dia. Manakala orang yang ada keuzuran dia tak ada kecuaian, maka tidak wajib dia. Sekali lagi. Lepas daripada Ramadan dia mempunyai waktu untuk qada. Tiba-tiba dia tidak qada sehingga masuk Ramadan berikutnya, maka tetap dia kena qada, dia masih lagi berhutang qada. Adakah wajib dia bayar fidyah? Kalau sekiranya dia tidak ada sebarang keuzuran, maka wajib dia kena bayar fidyah. Sebab dia bayar fidyah? Sebab bayar fidyah di sini adalah kerana kecuaian di dalam melakukan qada sehingga masuk Ramadan berikutnya. Kalau tak ada kecuaian, tak ada masalah. Amba rasa amba pernah cerita dah lagu mana contoh yang tidak ada kecuaian. Katakanlah orang puang ni pada bulan Ramadan, awal bulan Ramadan datang haid 7 hari. Lepas tu suci. Masa suci tu subuh molek bersama mengandung. Habis Ramadan 2 minggu mengandung, mula Al-Adha. Hari raya dia nak raya Al-Adha, duk wek mutah. Tak nak bang belaka. Tayak tu laki tak boleh bau kuih, tak boleh bau belaka. Malaikat pitih je boleh bau sikit. Jadi tak boleh bau belaka Al-Adha. Contoh. Okey, Al-Adha. Kita kata dalam 4 bulan Al-Adha lemak gitu tak nak puasa. Okey, ada keuzuran tu 4 bulan. Dah 4 bulan perut besar pula, dah erat pula, HB rendah pula.
rendah pula dah umur 50 ngandung lagi. Kalau contoh kita kata kan, HB rendah lah. Ada orang ni buku merah terbatu jadi macam-macam tulis misi. Dah orang budak dia nak puasa. Dah saat ni 4 bulan dah. 5 bulan, 9 bulan. Beranak datang nipah pula. Habis nipah masuk Ramadan pula. Dah nak qada dah. Okey tak apa tak perlu bayar sebab ada keuzuran. Habis nipah cuci subuh lambat letak benih jadi lalu. Ngandung pula. Contoh kita buat contoh gitu lah, mudah sikit. Ada main gitu lah dalam 5-6 tahun. Tak boleh qada lagi ya, hak sebab ada main gitu lah. Okey, tak wajib dia bayar fidyah, cuma wajib dia qada nanti habis selesai. Okey, beres dah. Tak ada ngandung, tak ada keuzuran dah, qada je lah. Fidyah tak wajib bayar. Sebab benda tak wajib bayar? Sebab ada keuzuran. Baik. Kalau tak ada keuzuran baru wajib bayar fidyah. Kalau gini wajib bayar fidyah. Lepas daripada Ramadan, dia mampu untuk qada. Start daripada Syawal hari raya kedua tu, 2 Syawal boleh dah qada. Tapi oleh kerana kat tempat kita ni raya sebulan raya. Sebulan raya biasa gitulah. Ni musim PKP je, dak raya mana. 3 hari je. Biasa sebulan lah. Kadang-kadang tu bahang lagi bulan Zulqa'dah dak habis hari raya. Bulan Zulqa'dah pun bahang lagi raya. Puasa sebulan je, raya sebulan lebih. Jadi katakanlah lepas bulan Syawal saat itu boleh dia qada, bulan Zulqa'dah boleh qada, tapi dia nak tangguh. Masuk bulan Muharram sakit. Jadi siapa ke dah nak qada lah lepas tu masuk Ramadan berikutnya. Tu kena bayar fidyah. Dah kan uzur kan? Ya betul uzur, tapi sebelum datang uzur saat itu pun ada kemampuan untuk qada. Tu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Okey, itu jawapan kepada soalan tersebut. Kita ada lagi soalan lain? Okey, soalannya fidyah tu berganda-ganda ke tak? Dia kalau tidak ada keuzuran, dia dak qada sampai ke lakah 2 tahun, lakah 3 tahun, maka mengikut menurut pandangan mu'tamad yang dipegang dan difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i, fidyah dia berganda. Maksudnya kalau 2 tahun lakah, maka 2 tahun ganda. Jadi secupok ni 600 gram, tak sampai 10 kilo. Jadi kalau 2 tahun, maka 2 cupok. 3 tahun 3 cupok. 4 tahun 4 cupok. 5 tahun 5 cupok. 5 cupok dah banyak mana 5 cupok? Dah secupok 2 iyah lebih kurang tak apa 2 iyah. Dah kalau misalnya 10 cupok baru 20 iyah. 20 iyah aja sehari. Kalau 10 hari kali 20 iyah kali 10 baru 200. Mah 3,500 setiap tahun. Sikit aja, tak ada masalah lah. Kalau ada pitih banyak, gandakanlah. Jadi mengikut pandangan mu'tamad, berganda tahun. Wallahu a'lam. Sebelum daripada maghrib. Mandi sebelum daripada maghrib. Wallahu a'lam. Abang dah ingat tu. Abang dah tengok, kena rujuk balik, tak ingat. Wallahu a'lam. Ya, ada. Mandi sunat malam Ramadan ada. Kerana kita nak benda nak berkumpul, sunat kita mandi untuk berkumpul, untuk kita nak segar tubuh. Tapi wallahu a'lam ada waktu dia start daripada mana. Sebelum daripada maghrib tu masuk ke waktu, abang kena rujuk sebulan. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Muslimat ada tak soalan? Tak ada Tak ada tak? Ada. Jadi ada orang tu siang hari tak puasa. Malang saat itu dia semayang tarawih witir. Rajin sangat tu tapi puasa tak. Ada dalam masyarakat kita benda ni. Ni bukan mereka cerita, ada dalam masyarakat kita. Baik. Jadi dia puasa tak. Lepas tu mayang tarawih dia semayang. Tahu mana? Okey, kita tengok dia tak puasa tu sebab dia. Dia tengok sebab dia tak puasa. Sebab siang hari dia datang haid, malang dia suci, dia mari masjid. Okey, mungkin tak ada masalah. Ataupun memang dah orang nak puasa. Tapi kalau semayang tarawih kagak. Okey, itu tak ada masalah. Dua. Yang ketiganya sengelai tak puasa. Padahal dia kagak je puasa. Tak ada sebarang keuzuran pun. Tapi semayang tarawih dia semayang. Jadi benda hak yang wajib tak buat, benda hak sunat gaduh buat. Maka lagu mana keadaan dia?
keadaan dia saat itu, kita khabar ke dia, awak banyak lagi semayang, cuma awak kena puasa. Jangan pula kita kata awak dak puasa dak mayang-mayang, jangan kata gitu. Sebab semayang tu adalah benda yang dituntut, benda ma'ruf, kita suruh. Manakala dak puasa saat itu benda mungkar, maka kita larang. Jadi benda hak yang mungkar kita larang, kita cegah, kita nasihat kepada dia. Manakala benda hak yang sunat, kita suruh dia teruskan dan perbanyakkan. Wallahu a'lam. Jadi untuk hari ini kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.